Okay guys, selamat kembali, salam pertemuan, salam berjumpa kembali dengan Atan di Real Seram YouTube channel. Cuma Atan sebelum meneruskan kita punya intipati, lain macam dia punya ayat, intipati pada konten hari ini, Atan mohon berbanyak-banyak maaf sebab kalau you all tengok konten-konten yang lepas ya, minggu-minggu lepas dia agak suram, dia agak gelap sikit, malap sikit sebenarnya, sebabnya masa Atan tengah shoot minggu lepas, lampu live yang Atan gunakan itu dia tiba-tiba mati. Okey, tapi tak ada unsur-unsur mistik guys, tak ada unsur-unsur seram. Memang Atan rasa benda tu dah lama jadi dia rosak lah. So Atan dah gantikan di minggu ini dengan lampu yang baru. So Atan rasa you all nampak muka Atan dengan lebih jelas lah kot, sebab lampu tu sekarang ini digunakan untuk menyuluh kepada Atan. Dan Atan juga mohon maaf guys, sebabnya Atan tahu channel Atan ini, Atan tahu kualiti konten-konten Atan ini tidaklah sehebat, sebagus dengan kualiti yang clearnya seperti 4K dan 6K, okay? Tapi dan suaranya tidaklah begitu power, orang kata begitu padu dari segi materialnya, sebab material yang Atan guna adalah material yang semampunya Atan sediakan. Okey, Atan belum ada dana yang mencukupi untuk memberi kepuasan kepada anda dari segi kualiti filmnya, tapi mutu ceritanya Atan yakin ada di channel ini. Okey, sebab itulah Atan sangat-sangat mengharapkan sokongan anda, mengharapkan support anda supaya Atan mampu terus berkarya, kerana Atan memerlukan sangat channel ini cepat-cepat dimonetize supaya Atan dapat membeli material-material yang lebih bagus, supaya kualiti-kualiti konten yang Atan akan buat untuk anda lebih berkualiti, gambarnya lebih clear, suaranya lebih power, demi kepuasan anda dan keseraman kita bersama. Allahu Akbar, Allah membuatkan kita sesat. Akbar. Salah satu unsur-unsur atau faktor yang menyebabkan kita sesat dalam hutan, itu kita tidak nafikan. Okay guys, tutup cerita tu, kita kembali dengan konten hari ini. Okay, konten kali ini yang mana isi ceritanya adalah berkaitan dengan rasuk. Okay. Dan Atan rasa dah lama Atan tak buat cerita berkaitan dengan rasuk ni. Okey, selepas yang terakhir rasanya pasal Mira di Empangan Batu, dan juga adalah sikit-sikit yang berkaitannya dengan cerita Kak Ji, dan juga beberapa konten yang lain lah. Sebabnya kalau cerita-cerita hantu ni dia nak tak nak ada jugalah disentuh pasal bab-bab tentang berkait dengan kerasukan tu. Dengan satu cerita yang dihantar oleh Yana daripada Johor. Okay. Atan dah tanya dia, Yana, you Atan boleh guna nama sebenar you ke macam mana? Dia kata okay, Atan never mind, you can use my name. Okay, it's okay lah. Terima kasih Yana, ini nama sebenar ya. Sebab dia kata tak apa, orang dah tak tahu cerita tu, sebabnya cerita tu dah berlaku 10 tahun yang lepas. So Yana Yana beritahu lah, cerita ni berlaku masa dia lebih kurang pada masa tu dia tingkatan 3 lah. Tingkatan 3, 15 tahun. Sekarang umur dia dah 25 tahun. Jadi dia kata go ahead abang, it's okay. Okay, so Atan gunalah nama dia yang betulnya. Dia kata pada umur dia 15 tahun tu, okay, dia ni menetap di Johor, di Pontian rasanya. Okay, cuma dia kata pada umur dia 15 tahun tu bapak dia ada belilah satu kebun durian. Dia kata dia terpanggil nak buat cerita ni pun sebabnya ada musim durian lah kebelakangan ni kan, sebulan 2 ni. Jadi dia kata okey, pada umur 15 tahun Yana, macam seperti mana yang Atan katakan tadi, bapak dia ada membeli sebuah kebun durian. Okey, jadi bapak dia beli sebuah kebun durian salah satu tempat di negeri Johor.
Okey, kebun tu durian tu di end lah. Lebih kurang yang nak kata daripada Pontian dia duduk tu lebih kurang dalam sejam lebih juga nak sampai lah, dekat-dekat 2 jam. So Atan rasa jauh jugalah kebun yang bapak Yana beli ni daripada Pontian tu. Ada diberitahu nama tempat kebun tu, tapi Yana kata is okay cerita terus, tapi Atan rasa tak sesuai lah. So Atan minta maaf lah Yana sebab nama you Atan boleh bagi tahu, tempat tinggal you boleh. So kebun ni Atan rasa tak sesuai lah, kot kebun ni dah jadi kepunyaan orang lain kan. Jadi kita dah menabur sesuatu yang tak elok kepada rezeki dia pula. Okay, begitulah ceritanya bab kebun durian ni. Yana kata adalah pada tahun tu 10 tahun lepas lah, pada musim durian tu adalah cuti Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ni cuti keputeraan lah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada cuti ni bapak dia kata nak bawa lah mereka sekeluarga pergi ke kebun durian tu. Okey, menarik cerita ni. Tibalah masa untuk mereka sekeluarga ni pergilah ke kebun durian tu pada masa cuti. Sebab memanglah seperti mana yang Yana maklumkan kepada Atan, dia kata makan durian ni, dia kata kalau bawah pokok tu memang sedap, dia punya fresh lain macam. Jadi Atan pun pernah rasa, jadi memang dia punya fresh lain macam lah, dia punya lemak tu kan. Okey, kepada peminat-peminat durian, ada kebun durian memang dia tahu. Jadi mereka excited lah kan nak pergi makan durian dekat kebun kan. Bapak dah beli kebun durian. Jadi betul lah mereka pada masa tu 6 orang rasanya yang tak silap Atan yang Yana bagi tahu. Parent dia 2 orang, abang dia seorang, abang dia seorang, Yana, adik dia dan adik dia yang kecil yang 5 tahun rasanya. Yelah, 6 orang. Jadi mereka pergilah menaiki MPV ke kebun durian ni. Okey, dengan excited lah, dia dah sediakan barang-barang makanan untuk satu hari. Sebab dekat sana bapak dia kata ada pondok untuk kita tidur semalaman berteduh, ada rumah-rumah kecil, rumah kayu yang memang disediakan untuk berteduh. Jadi mereka sedialah peralatan untuk satu malam. Okey, jadi dalam perjalanan tu happy lah diorang nak ke kebun durian yang baru. Bapak dia pun dah bercerita macam-macam lah, nak pergi kutip durian, lepas tu kalau banyak nak jual, nak cari orang tolong jaga dan sebagainya. Adalah agenda mereka pada tolak lah lepas subuh yang nak kata. Okey, jadi sampailah dalam pukul lebih kurang dekat-dekat pukul 8, 9 lepas sarapan semua berhenti-berhenti dekat jalan kan. Jadi mereka pun pergilah dan sampai. Bila sampai, mereka cakap, Yana cakap mereka memang suka sebabnya bila masuk ke dalam tempat tu mereka merasa satu ketenangan. Sebab dalam kebun yang menghijau tu dia ada satu alur anak sungai yang kecil yang ada batu-batu, airnya jernih, mungkin daripada mana-mana air terjun di bukit lah yang turun ke bawah tu, dan airnya sangat sejuk. Jadi mereka sangat gembira lah, happy lah, suka mereka bila sampai ke situ. Okey, jadi mereka wow, cantik tempat ni. Wow, nak ambil gambar. Wow, cantik sangat pemandangan dekat sini. Korang kena cuba datang, tahu tak? Okey, jom selfie. Okey. Ya. semua mereka berjalan lah
untuk meneroka kebun durian tu sambil-sambil cari buah durian untuk dimakan pada petang tu. Okey, jadi dah dapatkan buah durian apa semua. Petang tu mereka lepak-lepak lah di rumah persinggahan tu yang berada berdekatan dengan anak sungai tu. Okey, jadi mereka lepak-lepak sambil makan durian apa semua, berbual-bual keluarga, bercuti lah katakan kan. Jadi laju sangat gatan cerita ni. Kalau laju nanti boleh komen lah kat bawah tu ya, bagi tahu Tan, you slow sikit Tan, you laju sangat lah macam kereta api tapi yang Tan nak bagi tahu kat mana dah tadi mereka lepak-lepak. Okey, mereka lepak-lepak makan durian. Jadi adik dia yang kecil ni yang 5 tahun ni bermain-main lah dekat depan tu, dekat-dekat dengan sebelum kan anak sungai tu kan, dekat kawasan halaman depan-depan pondok tu dia main lah. Okey, tiba-tiba adik dia yang 5 tahun ni menjerit, menangis-nangis berlari ke arah mak dia kan, sampai berlari sampai dah kelang kabut, sampai jatuh-jatuh kan. Jadi mak dia terkejut lah. Adik dia kecil dari mendapatkan mak dia. Jadi mak dia tanya, ni kenapa ni dik, lari kelang kabut sampai jatuh-jatuh ni kan. Lalu adik dia jawab, mama, adik nampak hantu, badan dia besar mama, banyak bulu, mata dia merah. Adik takut mama kan. Jadi mama kata, ish adik janganlah cakap macam ni, adik ni tak apa-apa, tengok apa, dia kata kan. Tak ada apalah dik, okey je kat sini, tenang, damai, aman, daripada berbanding dengan tempat kita kat bandar tu kan, dengan bisingnya dia kata. Mungkin adik tak biasa dengan tempat ni kot. Tapi Siapa tu? Dia macam duduk je kat sini. okey, bagi Yana, dia tengok muka abang dia berubah. Dan lepas tu dia cerita lah, abang dia kata dia sebenarnya memang dah tak sedap hati. Abang dia cakap dekat Yana lah lepas insiden tu, dia kata dia memang dah tak sedap hati sebenarnya masa adik dia cerita tu, sebab budak-budak tak menipu. Sebab mata budak-budak dia kata biasanya boleh tengok benda-benda macam tu. Yelah guys kan, orang kata budak-budak boleh tengok hantu, tak pastilah kan. Jadi biasanya budak-budak tak berbohong lah, dia boleh tengok benda-benda halus ni. Jadi petang tu itu saja yang berlaku. Okey, masuk. Okey, masuklah pada waktu malam. Okey, dah lepas makan malam apa semua, berdasarkan bekalan makanan yang dibawa tu, dalam pukul 10 malam macam tu kot, kejadian aneh ni mula dialami oleh kakak dia. Kata abang dia tu lah, dia cerita kat Yana. Jadi pada pukul 10 malam Yana bagi tahu, okey, dia turun ke bawah untuk buang air. Okey, pukul 10 malam. Jadi Yana kata dia punya bilik air rumah tu, dia macam bilik air, lepas bawah tu dia macam sungai yang dia cakap tadi. Dia macam kena turun sikit lah. Okay? Jadi dia turun. Dan pada masa dia turun tu, dia terdengar, bukan masa dia turun, masa dia buang air tu, masa dia buang air tu, dia terdengar bunyi orang menyanyi. Dia macam pelik dalam hutan. Okey, yang mana kereta yang dia parking pun kena berjalan lebih kurang 15 minit lagi untuk masuk ke dalam dengan berjalan kaki. Maknanya kereta tu tak betul-betul rapat ke kebun. Siapa yang nak menyanyi kan? Nak kata orang karaoke, tak logik lah dalam hutan guys. Jadi Yana ni pun macam pelik. So biasalah kita manusia kan, kita ada perasaan ingin tahu. Jadi dengan perasaan ingin tahu tu, Yana ni cuba mengintai dari celah cermin. Celah cermin pula. Yana ni cuba mengintai dari celah-celah kayu pondok persinggahan tu. Dia nampaklah
sekumpulan macam dayang-dayang dalam cerita-cerita lama tu, macam puteri-puteri dalam cerita lama tu tengah menyanyi-nyanyi, tengah mandi-mandi dekat sungai tu. Dia terkejut, pucat, terus berlari naik ke atas rumah. Ana ni naik ke atas rumah dengan muka yang pucat, dengan berlari-lari dengan kelang kabut tu. Ayah dia bertanya lah, kau ni kenapa pula tiba-tiba je lepas buang air macam ni kan. Jadi Yana kata, Yana ceritalah benda-benda yang berlaku. Dia nampak orang perempuan tengah mandi dekat anak sungai tu semua. Jadinya mak dia pun dah rasa macam lain macam. Okey, mak dia dah tanya, dah rasa lain macam. Mak dia kata macam ni lah, kita balik nak tak malam ni. Dia minta dengan ayah dia lah, suami dia. Jadi bapak Yana kata, alah, alang-alang kan, esok kita lepas kita kutip durian semua, kita balik lah. Lepas tu nak jumpa pakcik yang untuk nak minta tolong jaga durian tu semua, kebun durian tu. Jadi alang-alang dah datang kan, bila lagi nak datang, masa cuti je lah bapak dia kata. Tidurlah pada malam itu, dan lebih kurang pada jam 3 pagi Yana kejutkan mak dia. Mama, dia kata Yana rasa macam penat lah, rasa sakit kepala, tengkuk ni, leher ni rasa lengur-lengur je, dia kata kan. Jadi yang abang Yana ni, dia kata, dia ceritalah kat Yana, dia kata dia dengar semua tu sebab dia buat tidur. Dia sebenarnya dah memang tak lelap tidur bila memikirkan kejadian yang berlaku dengan adik dan juga berlaku dekat Yana masa Yana turun buang air ke toilet tadi. Jadi dia buat tidur abang ni. Jadi abang ni dengar lah apa yang berlaku. Sebab itulah abang dia boleh menceritakan balik kepada Yana. Sebab Yana kalau ikutkan, dia kata lepas dia tidur malam tu, dia dah tak ingat dah apa yang berlaku. Jadi Yana cakap lah dekat mak dia tu, lenguh pokok dia apa semua, leher dia ni rasa berat-berat apa semua. Jadi mak Yana ni cubalah urut-urutkan leher Yana kan. Tapi yang pelik ni, masa mak dia urut-urutkan leher ni kan, dekat tepi-tepi bahu ni, Yana tu dia gelak. Dia macam kena geletik dengan mak dia tu. Mak dia macam pelik lah, kenapa kan. Mak dia urut, cubalah urut dengan, sebab mak dia ni dah rasa lain macam lah kan, rasa kan. Sebab tadi pun dia dah ajak suami dia urut Yana ni. Dia bacalah ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi Yana yang mengilai-ngilai, yang ketawa-ketawa ni, tiba-tiba terus angkat jari tunjuk ke muka mak dia macam marah. Dan terus berlari keluar daripada pondok persinggahan tu. Takut guys. Okey. Pada waktu itu, apa yang diceritakan oleh abang dia, dia dah seakan-akan badan dia ni dah dimasuki oleh sesuatu benda lain. Jadi keadaan pada masa tu kelang kabut. Dengan masing-masingnya berlari, dengan kejutkan bapak dia, berlari untuk dapatkan Yana. Tapi sesuatu telah berlaku. Yana hilang, tak dapat dikesan. Yang kedengaran hanyalah bunyi suara Pontianak
ataupun suara hantu mengilai-ngilai, ketawa-ketawa dan menangis. Ya Allah guys, kalaulah kita berada di situ kan, cuba you all gambarkan kalau you all berada dekat situ pada masa tu, memang seram. Jadi bila Yana hilang ni, mereka ni pun mencari-carilah Yana. Okey, adalah satu pasukan, satu grup 5 orang ni pergilah mencari-cari Yana, dan dalam masa yang sama pula adik Yana yang 5 tahun ni tak berhenti-henti menangis. Jadi nak telefon mendapatkan bantuan daripada orang luar 10 tahun yang lalu. Yana kata sekarang ni macam dah okey lah sikit lain kawasan tu. 10 tahun yang lalu line telefon dekat kawasan tu tak begitu bagus, sebab kawasan tu ialah kawasan yang berbukit-bukit, kawasan kebun guys, betul lah. Jadi dalam kekelangkabutan itu, mereka cuba mencari Yana di segenap kawasan kebun itu, tetapi tidak ditemui. Jadi bapak dia ni dah macam tak tahu apa nak buat. Mak dia cakap dekat bapak dia ni, suruh bapak dia keluar pergi mendapatkan bantuan daripada luar, sebab line telefon tak boleh kan. Jadi bapak dia bapak dia ni macam tak sanggup nak tinggalkan keluarga dia ni untuk mencari Yana tanpa dia ada kat situ. Dia minta mak dia pergi. Mak dia pula takut nak pergi seorang-seorang dengan adik dia yang lelaki tu, sebab anak dia yang kecil tu menangis tak berhenti-henti, takkan nak tinggal dengan bapak dia. Jadi jam ada masa tu ni yang Yana beritahu lah. Ni tengok dia tulis jam menunjukkan hampir pukul 4 pagi. Jadi ini yang Yana tulis je. Jadi dah hampir pukul 4 pagi. Jadi mereka dah sepakat lah keluar untuk mendapatkan bantuan luar bersama-sama, sebab mereka dah putus asa dah. Mereka cari tak jumpa. Jadinya mereka sama-sama lah keluar, dan nasib mereka baik sebab mereka nampak ada satu surau yang pada masa tu lampunya terang dan kelihatan macam ada orang lah. Jadi pergilah mereka ke surau itu dan nampaklah. Okay, thank you. Okey, jadi mereka pun bersama-samalah keluar pergi untuk mendapatkan bantuan daripada luar. Jadi nasib mereka baik. Mereka lihat ada satu surau yang lampunya terang walaupun pada pukul 4 pagi, dan lihat macam ada jemaah dekat situ, macam ada orang lah. So mereka pergi ke situ dan alhamdulillah lah betul-betul ada orang, sebab pada masa tu surau tu mengadakan qiyamulai sempena dengan Maulidur Rasul. Jadi nasib mereka baik lah. Adalah dalam 10-15 orang yang menyertai qiyamulai tu. Surau kampung kan guys, tak ramai lah kan. Jadi dia ceritalah. Jadi Pak Imam lah yang diberitahu oleh Yana ni tanyalah, kenapa ni cik nampak kelam kabut pagi-pagi ni, macam lain macam ni kan, apa semua. Jadi Bapak Yana ni ceritalah kepada mereka tu dan minta tolong lah sama-sama mereka tu untuk bersama-sama meneruskan misi pencarian Yana yang hilang tadi. Jadinya adalah kalau diikutkan yang Yana cerita ni, dia kata adalah dalam lebih kurang 10 orang guys yang ikut serta lah, sebab tak semua pergi, sebab ada orang yang kena stay dekat surau tu untuk tunggu orang datang sembahyang subuh nanti kan. Pelik juga kenapa ni Pak Imam semua tak ada kan. Jadi nanti jadi masalah pula. Jadi adalah 4-5 orang tunggu dekat masjid tu, dalam 10 orang lah yang nak bagi tahu ikut mereka ke misi pencarian dia lah. Pencarian Yana yang hilang ni. Jadi apabila sampai di tempat kejadian tu, sama-samalah mereka ni mencari, taklah menjumpai juga Yana ni.
Jadi dah hampir pukul 5 pagi macam tu. Ini yang diceritakan semula lah yang nak kata oleh keluarga dia kepada dia. Jadi Pak Imam mintalah supaya dihentikan dulu misi pencarian tu, untuk sama-sama menunaikan solat hajat, minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan lepas itu terus tunggu untuk solat jemaah subuh, dan lepas itu barulah mereka akan teruskan misi pencarian. Jadi teruslah semua ambil air semayang, okey, semayang hajat, dia minta doa, minta pertolongan, zikir, tunggu subuh dan sebagainya. Jadi dah selesai semua selepas subuh tu, mereka teruskan pencarian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami mengabdi dan kepadamu kami minta pertolongan, minta bantuan. Maka tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang benar, jalan yang engkau redai dan engkau memberi endorsement. Begitulah terjemahan dia. Jadi ayat ini lebih kurang membawa maksud kita mohon kepada Allah supaya tunjuk kita jalan yang lurus. Jalan ni bukan maksudnya jalan yang lurus itu jalan lurus begitu, tidak. Jalan yang benar. Pencarian, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Yana ni dijumpailah berada di bawah pokok durian yang betul-betul di tepi anak sungai tadi. Dan Yana ni dijumpai dalam keadaan pengsan lah, tak sedarkan diri. Jadi Pak Imam ni bagi tahu dah jumpa dah apa semua ni. Jadi mintalah kepada bapa Yana ni supaya pergi, jangan fikirkan benda-benda lain. Kalau benda-benda lain tu datang lain kali lah, selesaikan. Okey, yang sekarang ni selesaikan anak encik ni dulu, sebab anak encik ni rasanya ada sesuatu yang tak kena. Jadi mungkin Pak Imam tu dia tahu sikit-sikit. Jadinya mereka pun teruslah ambil Yana, kemah barang dengan Mia. Sabar Mia. mereka pun teruslah ambil Yana, kemah barang dengan kelang kabutnya, teruslah bertolak pergi ke satu tempat perubatan Islam yang diberitahu oleh Pak Imam tadi. Okey, jadinya Yana ni masa dalam kereta pun masih tak sedarkan dirilah. Sampailah ke rumah imam, yang bukan imam. Jadi sampailah ke rumah ustaz tempat perubatan tradisional tu, barulah Yana ni sedar dan meracau-racau, meraung-raung, berteriak-teriak, dirasuk oleh tak tahulah hantu durian ke hantu bunian ke, tak diceritakan di sini. Tapi selepas lebih kurang try dulu sini. Duduk ni. Itu berapa sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh bismillah dulu tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Boleh baca elok-elok tak? Panas lah. Lama lagi ke? Jangan dimainkan tasbih tu. Lama lagi ke ni? Kira okey tak ni? Aku kata lepas! Lepas! Kenapa kau pegang aku?
lebih kurang dirawat, lebih kurang dalam 1 jam jugalah diceritakan oleh keluarganya kepadanya. Yana ni pun okey, diberi air tawar semua yang dijampi oleh ustaz-ustaz tu dan dibenarkan balik lah. Dan lepas pada itu Yana ni okey lah, tapi itu menjadi satu pengalaman yang agak ngeri kepada Yana, dan Yana bagi tahu dia sekarang ni dah jadi macam orang yang sangat meminati cerita-cerita seram ni, tapi orang yang sangat penakut. Bunyi apa sikit dah takut, tapi kalau dengar je cerita seram dia nak tengok. Sebab itulah dia kata dia follow channel Atan di Real Seram YouTube channel ni. Okay guys, itu saja cerita berkaitan dengan Yana pada hari ini, konten pada kali ini. Seperti yang Atan bagi tahu tadi, kalau boleh bantu Atan, support Atan supaya video Atan, kualiti Atan boleh ditingkatkan kepada kualiti yang lebih hebat, yang lebih power, yang lebih cantik untuk anda. Subscribe, like, share Real Seram YouTube channel. Atan ada, anda seram, Atan kongsikan. Bye bye.